Assalamualaikum, bersama saya Azril di Funny Cartoon Studio. Baru-baru ni kita telah mendapat berita yang mendukacitakan di mana telah berlaku satu kemalangan di Subang Jaya yang melibatkan seorang ibu dan juga 8 anaknya yang telah meninggal dunia apabila kereta mereka yang rosak di lorong kecemasan telah dirempuh trailer. Jadi pada hari ini kita nak kongsikan apa tips-tips yang perlu kita buat sekiranya kenderaan kita rosak di jalan raya. Ada dua situasi kereta kita rosak di tengah jalan. Satu, situasi yang pertama adalah kenderaan kita tu masih boleh bergerak. Contohnya seperti tayar bocor ataupun minyak habis. Jadi kita masih ada masa untuk bawa kereta kita ke lorong kecemasan. Walau bagaimanapun, sekiranya kita kurang bernasib baik, kereta kita tu terus tidak boleh bergerak, di mana kita terpaksa berhenti di mana-mana lorong yang kita sedang berada. Perkara pertama yang mesti kita buat andai kata kereta kita rosak adalah kita perlu hidupkan lampu kecemasan. Untuk siapa yang tak tahu, dekat kita punya dashboard ada logo 3 segi yang berwarna merah. Itu adalah switch untuk menghidupkan lampu kecemasan, double signal. Lampu kecemasan ataupun double signal ni sebenarnya kita kena hidupkan waktu kenderaan kita tidak boleh bergerak. Kalau kita tengok waktu hujan ramai yang onkan lampu ni, so sebenarnya benda tu salah lah. Sebenarnya yang betul, lampu tu kena dinyalakan waktu kereta kita rosak, tidak boleh bergerak. Perkara kedua yang mesti kita lakukan adalah kita mesti pastikan kita dan juga semua penumpang kita keluar daripada kereta dan pergi ke tempat yang selamat. Okey, tempat yang selamat ni seperti di belakang divider. Jadi andai kata berlaku apa-apa accident ke apa ke, duduk di tempat yang selamat, kita boleh pergi ke bonet belakang dan kita kena keluarkan segitiga kecemasan tu dan kita boleh letakkan segitiga tu 40 meter di belakang kereta. Kita selalu tengok ramai orang yang kereta dia rosak tapi dia letak segitiga tu terlalu dekat dengan keretanya. So benda tu salah lah, sebab nanti kenderaan daripada belakang tak sempat untuk nampak ada kecemasan dekat depan tu. So kita kena pastikan segitiga tu diletakkan lebih kurang 45 meter daripada kereta. Secara kebiasaannya segitiga kecemasan tu memang disediakan lah waktu kita beli kereta tu. Tapi andai kata kalau kita beli kereta second hand ataupun kita tak pasti, kita boleh cek dalam bonet kita sekarang sebelum berlaku kecemasan. Andai kata kalau tak ada, jangan bimbang, dekat Shopee pun kita boleh beli dengan harga yang murah. Andai kata kalau kecemasan ataupun kenderaan kita yang rosak tu berlaku ketika waktu hujan, kita tetap kena bawa semua penumpang kita keluar. Walaupun kita terpaksa berhujan, walaupun kita terpaksa basah, adalah lebih selamat untuk kita basah berbanding dengan risiko kita terus duduk dalam kereta tu dan ada risiko aksiden. Seterusnya, kita boleh hubungi untuk bantuan. Ada beberapa jenis bantuan yang boleh kita hubungi. Yang pertama sekali, andai kata kereta kita perlukan towing, kita boleh hubungi pihak insurans. Kebanyakan insurans, andai kata kita telah membeli insurans first party, kita akan ada servis towing percuma. Jadi kita tak perlu bimbang. Andai kata ada towing yang tiba-tiba datang, kita kena berhati-hatilah sebab kadang-kadang charge yang dikenakan tu terlalu mahal. Jadi adalah lebih selamat kalau kita tunggu towing daripada pihak insurans. Sekiranya kereta kita ni rosak di lebuh raya, kita boleh menghubungi peronda lebuh raya. Kebiasaannya mereka menyediakan servis percuma untuk membantu kita, sama ada daripada segi towing, tukar tayar, jumper bateri. Jadi jangan bimbang, kita boleh menghubungi pihak peronda lebuh raya. Kebiasaannya maklumat yang perlu kita bagi pada peronda lebuh raya adalah model kereta, nombor plate, dan juga kita boleh tengok dekat bahu jalan lebuh raya tu ada tulis kilometer tempat kita berada sekarang. Sekiranya kita berada di kawasan jalan raya yang bukan lebuh raya, jadi kita boleh cuba untuk menghubungi polis untuk memaklumkan kecemasan yang sedang berlaku lah. InsyaAllah pihak polis akan berhubung dengan bahagian trafik dan membantu kita. Kalau boleh, jangan cuba untuk kawal lalu lintas sendiri sekiranya jalan tu adalah jalan yang bahaya lah, terutamanya kalau kereta kita tu rosak di lane sebelah kanan di mana kenderaan kebiasaannya laju. Jadi apa yang kita belajar hari ini adalah, pertama sekali yang terbaik adalah untuk kita mencegah kenderaan kita tu daripada rosak. So kita kena pastikan semua kenderaan kita diservis on time dan berada dalam keadaan yang terbaik lah. Sebab sekiranya berlaku kerosakan, kita merisikokan diri kita dan juga keluarga kita. Tetapi malang tidak berbau. Jadi andai kata kalau berlaku juga kecemasan, sila ikut tips-tips yang telah kita kongsikan
dan insya-Allah kita akan dapat meneruskan perjalanan dengan selamat. Video hari ini telah ditaja oleh Cermin Pro, pakar cermin kereta. Kalau cermin kereta anda retak, hubungi Cermin Pro.